Dia tanya hadis, aku ini bidang Ahmad bin Hanbal, bukan bidangku. Dia akan itu yang ini salah satu cerita yang saya buat, salah satu contoh. Kalau kita tak tahu, kita kena rujuk pakar. So kita rujuk cepat-cepat pakar kan. Bab Ahmad bin Hanbal. Kalau lain pun, saya selalu pegang ni, saya tak tahu terlupa siapa yang katakan kaedah. Kalau ada fatwa sahabat, ambillah semua fatwa sahabat. Kadang-kadang sahabat berlainan fatwa, ambil semua, jangan tolak. Tapi kalau fatwa tabi'in, golongan yang sempat jumpa sahabat, tak sempat jumpa Nabi, mungkin separuh kita ambil pendapat dia dalam fiqh, separuh kita tak ambil. Yang selepasnya kita pilih, kita saring. Macam tu. Jadi pendapat dalam fiqh ni kadang-kadang perbezaan tu untuk kurung kedua, ketiga tak begitu ketara sangat. Melainkan yang dah kurung ke-6, ke-5 hijrah tu dah nampak sangat kan, dah nampak sangat. Sebagai contoh, ada yang belajar fiqh melalui usul fiqh dengan metod mutakalimin, ahli falsafah, ilmu ahli, pakar-pakar ilmu kalam, ilmu mantik, ini dah mengikut kaedah usul fiqh, dah sedikit berlainan dengan apa yang praktikal pada guru kedua dan ketiga hijrah. Sedikit berlainan kan. So pendapat saya dalam usul fiqh ni, kita usul fiqh ni perkara-perkara yang telah difatwakan pada guru kedua dan ketiga hijrah, kita tak perlu cek macam mana pakar-pakar fuqaha, ahli fiqh zaman itu memfatwakan kes-kes itu. Tak perlu cek macam mana dikeluarkan melalui kitab usul fiqh. Usul fiqh, kalau kes itu tidak ada dalam pendapat fatwa ulama kurun kedua dan ketiga hijrah, barulah kita tengok hadis, kita gunakan usul fiqh kan. Kes yang baru kan, yang tak ada, kes yang tak ada, macam kembar siam, macam mana kan, macam-macam lah, kes tak ada. Jadi dia tak betul. Wallahualam, saya tak tahulah, sebab saya ni bukan fiqh ni, bukan bidang saya. Cuma fiqh ni saya tengah sedang mengkhususkan, memberi ketua kepada fiqh zaman salaf, kurung pertama, kedua dan ketiga hijrah, pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in. Bagi saya, kalau kita nak memudahkan fiqh, kita kena kembali kepada pendapat-pendapat ulama ni. Sebab apa? Setelah diteliti, saya baca ada pendapat-pendapat yang boleh kita ambil untuk kita mudahkan, sebab ada pula sahabat yang agak strict kan, itu tegas. Ada sahabat yang longgar sedikit. Ibn Abbas ni dia banyak di kelonggaran. Ibn Mas'ud tak, dia waspada kan, pendapat agak, tapi ada juga pendapat yang longgar. Ada juga pendapat, beberapa pendapat yang agak keras. Ibn Umar, Ibn Mas'ud pula dia ada berlainan pula, ada sedikit lain daripada hadis Nabi. Dia ada rasa sendiri daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun ada juga. Jadi saya tumpuk pada itu. Dan tabi'in, pendapat Hasan Al-Basri kan, pendapat yang fiqh Hasan Al-Basri, pendapat fiqh Ibn Sirin, pendapat fiqh Abu Thawr, pendapat fiqh sebelum kurun ketiga hijrah. Ada banyak fuqaha tu kan. Kalau di sekitar Abu Hanifah, anak-anak murid dia Sufar, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani, banyak. Dan dia dicatat. Dan kita, saya tengok ada kitab, ada dalam pemilikan saya, kitab Al-Ikhtilaf, Al-Ishraf fi Ikhtilafil Ulama, ditulis oleh Ibn Munzir 311 Hijrah meninggal. Dikumpul semua sekali perselisihan ulama dalam fiqh, semua sekali. Tapi kita tu ada beberapa juzuk dia tak sampai kepada kita, tapi dah cetak lebih pada 15 jilid. Tadi ada beberapa bab tak sampai ke kita, semua sekali tu. Kalau bab solat ni, ya Allah, tak tahu nak cakap lah, banyak. Jadi saya fokus macam kes yang ganjil. Kenapa Imam Nawawi
katakan najis mughalazah yang disebabkan oleh yang disebabkan kita menyentuh babi, tidak perlu disamak kan, memadai dengan basuh, tak ada dalil apa semua, adalah sikit-sikit. Itu sebenarnya hak eksklusif Imam Nawawi untuk berfatwa. Buat dia layak, hak eksklusif. Ada pendapat-pendapat Imam Al-Qaffal, mazhab Syafi'i yang agak sedikit berlainan. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat Rafi'i pun begitu juga. Imam Rafi'i, Imam Nawawi menukilkan pada Rafi'i. Nah, kan kalau kita semua dekat kubur, macam kubur, kita semayang menghadap kubur tu, atau dekatan kubur menghadap depan kita kubur ni, kita semayang ni, ada ruang tempat kita ambil berjemaah, maksudnya haram hukumnya. Imam Syafi'i, Imam Nawawi meriwayatkan pada Rafi'i kata haram, tak boleh, kubur tak boleh, dan kita menghadap kubur sini semayang. Dan pendapat mutakhirin di kalangan Syekh Muhammad Abdul Wahab kata syirik lebih tegas lagi, waspada. Kita ulama-ulama ni memang dia keluarkan fatwa-fatwa yang tegas ini untuk kita berwaspada, bimbang. Sebenarnya bukan apa, sebab bimbang kita tergelincir pada benda yang boleh menyebabkan kita akidah kita sendiri. Itu saja. Kita sepatutnya, ini bukan main strik betul. Syekh Muhammad Al-Wahab sampai cakap syirik, itu betul boleh habis semua orang syirik kan. Kita kena berlapang dada, dia ulama besar. Dia bukan jalan-jalan manusia. Dia wakafkan hidup dia untuk mengkaji ilmu agama, belajar semua sekali, mengikut disiplin-disiplin yang ditentukan oleh ulama-ulama sebelum dia. Jadi fatwa-fatwa begitu dalam kajian fiqh ada, memang kita kaji kan, ada benda tu. Tapi orang awam ni lah, saya tak tahulah, orang awam semua kita untuk berpakai macam mana kita nak berinteraksi dengan fatwa ni kan. Tapi kalau saya pegang pendapat Imam Nawawi haram. Cari satu ruang yang tidak menghadap kubur nak semayang. Kalau tak ada ruang pun cari juga, haram. Boleh. Tak tahu saya ni ikut dengan kepala saya, kadang-kadang tak ada bertahun-tahun dulu dah, takut terlupa, takut tersilap. Itu yang kebimbangan saya. Macam berbalik kepada silibus tadi, kita nak mulakan. Yalah, saya lebih cenderung kepada macam ni. Kita belajar ilmu hadis ni, kita belajar agama. Belajar agama ni kita ambil belajar basic ilmu fiqh. Macam ni. Matan Abi Syuja' tak? Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' ada nipis je dah, terima lah macam ni dah, nipis je. Mazhab Syafi'i, Abi Syuja' ni ulama kurun ke-6 Hijrah. Baca 2-3 kali khatam, bila dapat gambaran fiqh, habiskan tu. Bila habis tu, kita masuk ilmu hadis yang basic-basic. Saya selalu cakap macam tu, kalau nak belajar ilmu hadis ni, jangan terlalu melompat belajar ilmu hadis. Belajar fiqh yang matan, ringkasan fiqh yang Imam Syafi'i yang nipis-nipis, habiskan, betul barulah mula untuk belajar ilmu hadis. Bimbang kita melompat tinggi sangat. Dia kata, saya dah cakap kat isteri saya nak dia baca matan Abi Syuja' ni yang teks Arab dia, lepas tu baca terjemahan sampai habis depan dia. Tak mula-mula lagi saya dengan isteri saya. Saya dah pergi dalam, nak kena baca ni, tak boleh lah macam ni kan. Bukanlah banyak, bukan tebal pun, lebih kurang dalam 40 surat je. Macam tu lah. Jadi bila masuk basic, kita masuk basic, yalah, kalau macam dapatkan buku-buku terjemahan banyak untuk belajar ilmu hadis yang naik tinggi sikit, banyak. Boleh Ustaz Lan, panel hari kita boleh tentukan, minta Ustaz Lan apa yang saya nak masuk ilmu, belajar ilmu yang lebih advance sikit, apa kitab yang disediakan, kita akan untuk Ustaz Lan. Kadang-kadang kitab tu
Ustaz Adlan mungkin dah biasa mengajar kitab tu, jadi dia tahu selok belok kitab tu macam mana nak sampaikan. Kita ada yang mudah-mudah lah, macam hadis 40 tu habiskan lah. Baca terjemahan banyak, baca ulang-ulang faham dah. Kita masuk, lepas tu baca Riyadhus Shalihin ke, cantik. Bagi saya, kalau macam dia, saya belajar engineering lah, tapi nak dapat agama ni, kita apa yang paling mudah, saya bagi Riyadhus Shalihin je lah. Itu je lah. Riyadhus Shalihin nampak macam tu dengar, tapi kalau kita baca satu-satu hadis, satu-satu bab, kita terperanjat betapa detail yang Nawawi susun, betapa teliti dia susun fake hadis itu. Nampak dengar biasa Riyadhus Shalihin. Cuba baca. Pun ada ringkasan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ni dikumpul oleh daripada banyak kitab, kan? Daripada Mustalahul Hakim, daripada buku kitab 6 hadis yang masyhur, Mustalahul Hakim, semua. Tapi ringkasan Riyadhus Shalihin yang dibuat oleh Syekh Al-Albani ni, dia ambil hadis-hadis yang ada dalam Bukhari Muslim saja. Yang ada kitab Riyadhus Shalihin itu dibukukan semula, dibabkan semula, disusunkan mengikut bab-bab. Mudah, ada dijual di pasar. Beli je lah, habis kata kan. Kalau nak baca depan guru pun lagi bagus lah. Tapi lah kadang-kadang kita pun tak ada masa, guru pun tak ada masa kan. Kadang-kadang guru ada masa, kita pula tak ada masa. Habiskan benda-benda macam sebab kita takut kita lompat jauh sangat. Satu ni macam baca Quran, terjemahan Quran ni lah, walaupun saya ni belajar latar belakang bahasa Arab apa semua, tapi saya masih guna terjemahan Quran. Saya masih guna, sebab apa? Saya tak tahu, saya tak beryakin. Jadi masing-masing. Jadi itulah yang kadang-kadang nak baca Quran, tak kena baca Quran, kita tengok banyak ni Quran ni, tempat ni, tak, ambil satu surah. Kata nama surah pendek, surah Al-Muluk kan? Ambil cerita kan, baca surah Al-Muluk, baca terjemahan habis. Surah yang telah dibaca terjemahannya, satu surah Al-Muluk, buat catatan, habis, sekian-sekian, sikit-sikit, lama-lama habis. Lama-lama habis. Dia macam-macam. Ada yang buat baca Quran macam baca terjemahan Quran macam-macam novel. Baca terjemahan macam-macam novel. Saya tengoklah LRT, saya pergi kerja ni LRT tiap hari. Ada seorang budak perempuan duduk baca terjemahan Quran macam novel dia buat. Walaupun terjemahan tuan-tuan Quran dia mukjizat. Kita akan cerita Nabi Nuh macam ini. Di mana bahtera Nabi Nuh ni? Dia cakap kat atas bukit ni, wastawan ala judi. Mana bukit judi-judi ni? Wastawan ala judi. Dia berlabuh ataupun bukan macam tu maksudnya, di atas judi. Judi ni apa? Judi ni nama bukit ke, atau kata judi tu maksudnya bukit? Macam tu lah. Dia timbul perkataan ni perbahasan Ustaz. Wal bahrul masjur kan, laut di masjur apa ni? Bahrul masjur maksudnya laut bawah dia macam ada dipanggang, dipanggang atau digelegakkan. Maksudnya ada lava di bawah laut tu, di bawah laut, bumi, bawah bumi tak ada lava. Macam tu lah. Ada petunjuk-petunjuk macam tu. So penting. Itulah. Ada saya pernah cerita lah, di Indonesia sama satu masa dulu ada seorang ulama Indonesia datang, saya tanya. Dia kat ulama cakap, saya mengajar tahfiz, hafal Quran, wajib hafal dengan terjemahan Quran tu. Teks Arab pun wajib hafal, terjemahan pun wajib hafal. Supaya tuan-tuan bayang. Maksud saya, nak pergi belajar, nak belajar agama, tak boleh belajar dari jauh lah, pergi Indonesia mana cukup lah. Tak usah langsung, kita dah jumpa. Kita dah jumpa. Balik Indonesia, balik Al-Azhar, dia lebih hebat lagi pada balik Al-Azhar. Macam mana tu? Pokok pangkal hati lah, tahap kesungguhan kita, apa semua. Ilmu agama ni, ilmu agama kita kena bersungguh-sungguh, kena sabar. Tak kena sabar lah, sabar agama ni. Ada soalan? Dua adik ada soalan? Kan ada? Saya lebih melihat macam mana reason kita, antara keutamaan kita nak baca hadis ni ialah kita diaplikasikan dalam hidup. Kan?
Jadi seorang Muslim kalau dia tak ada, dia belajar tapi dia tak aplikasi dalam hidup tu, kira tak guna lah apa yang dia belajar tu. Jadi contoh macam tadi yang Ustaz cerita tu dah masuk dalam kaedah nilai riwayat hadis semua tu dah sekali saya rasa saya dah combine kan Combine nanti lah. masa saya tadi dengan periwayatan kita combine lah. Sebab dia tak jauh sangat, dia dekat. Ada dua soalan lah. Yang pertama tentang aplikasi. Dan ni antara dua soalan ni dia saling berkait sebenarnya. Jadi macam contoh, apabila adik kita ada satu permasalahan, jadi kita merujuk kepada dua orang pakar yang hadis lah, yang ada background hadis. Jadi daripada pakar yang seorang ni, dia berpendapat, dia ceritakan tentang hadis dia begini. Dan juga dia lepas tu kita tanya dia, jadi apa pendapat dia yang dia kuat. Jadi dia berpegang kepada pendapat imam ni. Jadi kita tanya seorang lagi, sebab kita merujuk kepada banyak, jadi macam persoalan kita tak merujuk kepada seorang, kita banyaklah sebagai referen kan. So bila kita merujuk satu lagi ustaz yang diceritakan tentang hadis-hadis ni, dan bila kita tanya dia, so apa pendapat ustaz tentang ni, dia berpegang kepada pendapat imam ni pula. Jadi ada dua pendapat kat situ. Jadi untuk kita nak aplikasi tu, di mana yang macam Mana kita nak pilih maksudnya? situ. Contoh ada satu, saya tengok ada satu cerita dekat TV. Dia cerita tentang contoh yang sebagai contoh kes. Jadi tunang dia ni lahir anak dua nikah macam tu. Jadi orang yang lelaki tu, dia kata kalau dia kata berpegang pada Imam Malik kata haram untuk menikahi perempuan yang dah hamil nikah. Tapi dia kata Imam Syafi'i pula kata boleh, dibolehkan. Tapi lepas tu bila orang tanya kepada dia, jadi dia pilih macam mana. So dia kata saya lebih yakin dengan pendapat Imam Malik. Jadi macam mana kita nak membuatkan pemilihan tu? Itu yang soalan kedua. Soalan kedua tentang periwayat hadis ni kan. Jadi saya merasakan bahawa di antara ciri penting ialah peribadi. Kepribadian tu adalah sangat penting lah maksudnya. Dalam kita nak belajar tentang hadis pun, ialah kita belajar tentang peribadi periwayat itu sendiri. Kan? Jadi saya merasakan bahawa kalau maksudnya kita belajar hadis, bukan setakat belajar apa yang dia kata, tapi belajar tentang peribadi dia. Jadi macam saya nak tanya ustaz, maksudnya bila ustaz belajar tentang hadis ni, ustaz belajar sekali tak tentang dengan peribadi dia? Dia bukan setakat tahu tarikh lahir dia, jadi tahu sekali dia punya, macam mana ustaz cerita tadi tentang anak murid Imam Bukhari, yang dia katakan dia tidak jumpa imam yang lain selain daripada Imam Muslim. Jadi macam mana kira pentingnya mengetahui kepribadian, jadi akhlak tu dan kepribadian tu lebih penting berbanding dengan apa yang disebutkan. Apa pendapat ustaz? Dalam peribadi ni memang kalau ikutkan kita, memang ulama-ulama pada zaman dulu memang kita digalakkan baca manakib tu, panggil manakib. Manakib ni cerita-cerita tentang kepribadian seorang ulama tu kan. Macam mana dia solat tahajud, macam Ibn Hajar cakap, Ibn Hajar meninggal 252 Hijrah, 852 Hijrah. Guru dia Al-Hafiz Al-Iraqi meninggal dalam 806 Hijrah. Dan guru dia seorang lagi yang sangat apat, mana-mana pergi berdua je. Guru dia ni 807 Al-Haythami. Aku tak pernah tengok. Aku belajar dengan dia lama, dengan dua ni, dengan Haythami pun lama, dengan Iraqi pun lama. Aku tak pernah tengok dia berdua ni tinggalkan Qiyamul Lail macam tu.